kajian mini yang telah kami lakukan tentang tajuk Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Saya Muhammad Imran bin Kamaluddin akan menerangkan tentang pengenalan tajuk ini. Seperti mana yang kita tahu, Al-Quran merupakan manual kehidupan dan kitab petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah SWT yang membawa maksud. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang amat benar dan membawa berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman yang menjalankan amal-amal soleh bahawa mereka memperolehi pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat 9. Seterusnya, Al-Quran adalah hidayah dan petunjuk dalam berbagai persoalan kehidupan manusia. Ia memberi panduan mengenai dasar asasi dan utama persoalan dalam setiap bidang kehidupan. Seterusnya, korang tahu tak, mempelajari Al-Quran adalah satu kewajipan. Tapi mempelajari Al-Quran bukan sekadar mempelajari, membaca dan hukum tajwid, tetapi mempelajari dan menerangkan isi-isi Al-Quran kepada umat Islam yang lain. Seterusnya, penurunan Al-Quran berlaku dalam beberapa peringkat masa beransur-ansur selama 25 tahun dan di Mekah dan di Madinah. Seterusnya, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang mengandungi 114 surah dan susunannya telah ditetapkan oleh Allah secara taufiqi. Akhir sekali, di dalam Al-Quran juga terdapat sejarah umat yang terdahulu yang disatukan bersama nasihat, dorongan dan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini untuk kita menjadikan ia sebagai pengajaran untuk kita dalam menjalani hidup. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Hasif Muhammad untuk memberi penerangan lebih lanjut untuk bahagian seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasif bin Muhammad dari kos TPM 2A. Saya ingin menceritakan tentang ciri-ciri Al-Quran. Okey, ciri-ciri Al-Quran mempunyai 7. Yang pertama, kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kitab yang terpelihara. Yang ketiga, kitab bermukjizat. Yang keempat pula, kitab yang terang dan jelas. Yang kelima, kitab agama. Yang keenam, kitab sepanjang zaman. Yang ketujuh, kemanusiaan. Assalamualaikum, saya Nuralia Balkis binti Anizam dari kelas DPM 2A. Di sini saya akan menerangkan bahagian nama lain bagi Al-Quran. Al-Quran merupakan nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang terakhir sebagai petunjuk kepada umatnya. Namun terdapat pelbagai nama lain selain daripada Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan di dalamnya, kepelbagaian nama-nama ini menggambarkan keistimewaan dan kemuliaan terhadap Al-Quran itu sendiri. Antara nama lain bagi Al-Quran, yang pertama, Al-Quran merupakan kata terbitan daripada Qur'a yang bermaksud menghimpunkan. Ibnu Abbas berkata apabila ia dihimpunkan dan digabungkan di dalam hati kamu, maka beramallah dengannya. Selain itu, terdapat juga kata terbitan yang lain seperti jama'ahu iaitu menghimpunkannya dan qira'atahu iaitu pembacaannya. Secara umumnya, Al-Quran diturunkan secara berperingkat dan apabila dikumpulkan kesemuanya, maka ia dinamakan sebagai Al-Quran. Yang kedua, Alkitab. Alkitab dari segi bahasa bermaksud himpunan. Oleh itu, dinamakan Alkitab kerana dihimpunkan di dalamnya pelbagai ilmu, kisah dan pengkhabaran. Selain itu, Alkitab merupakan kata terbitan seperti Al-Qiyam, Al-Siyam. Para ulama bersepakat bahawa Alkitab memberi maksud kepada Al-Quran. Yang ketiga, Al-Mushaf. Al-Mushaf berasal daripada perkataan Ashaf yang bermaksud mengumpulkan Al-Suhuf iaitu lembaran, manakala Al-Sahifah bermaksud lembaran kulit atau kertas yang ditulis di atasnya.
Di dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah telah menyatakan bahawa Al-Mushaf adalah nama yang ditulis pada kalam Allah. Yang keempat, An-Nur. An-Nur ialah menyingkap perkara kebenaran dan menerangkan perkara yang tidak jelas tentang halal dan haram serta memberi penjelasan yang tidak dapat dicapai oleh akal fikiran. Yang kelima, Al-Furqan. Al-Furqan yang membawa maksud pembeza atau pemisah antara perkara yang hak dan yang batil atau membezakan perkara yang betul dan perkara yang salah. Yang terakhir sekali ialah Al-Zikir. Al-Zikir merupakan kata terbitan daripada perkataan Az-Zikra, iaitu peringatan, kerana sebetulnya Al-Quran itu sentiasa memberi peringatan kepada manusia kerana manusia memiliki sifat lupa yang tidak pernah lekang. Manusia mudah lupa dalam pelbagai hal, sama ada dalam hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia maupun terhadap tuntutan-tuntutan yang sepatutnya ditunaikan oleh manusia. Oleh itu, golongan yang beriman dituntut agar sentiasa mendampingi Al-Quran kerana Al-Quran sentiasa memperingatkan kita tentang tanggungjawab kita sebagai manusia. Assalamualaikum, saya Rana Sarah binti Fendi dari kelas CPM 2A. Saya akan menjelaskan tujuan Al-Quran diturunkan. Al-Quran seperti mana yang semua orang tahu adalah kalam Allah yang bermukjizat yang diturunkan kepada Nabi SAW yang ditulis di dalam mushaf yang dipindah dengan tawatur dan menjadi ibadat membacanya. Penurunan Al-Quran ini mengandungi tujuan-tujuan yang tertentu. Pertama, tujuan Al-Quran ialah membetulkan akidah, mensabitkan ketuhanan Allah yang Maha Esa, tugas-tugas Nabi-Nabi dan pernyataan kewujudan hari akhirat. Al-Quran ini menggambarkan bahawa syirik merupakan satu perbuatan dosa yang sangat besar dan tidak diampuni oleh Allah. Kesemua para Nabi menyeru manusia kepada Allah yang Maha Esa. Al-Quran juga menjelaskan kewujudan hari akhirat itu benar dan pasti setiap manusia dan menghadapinya. Seterusnya ialah pengisytiharan terhadap kemuliaan manusia dan hak-haknya. Al-Quran ini menegaskan bahawa manusia adalah makhluk yang mulia yang dijadikan oleh Allah dengan sebaik-baik kejadian. Oleh sebab tu, Al-Quran ini melarang sebahagian golongan yang terlampau untuk mengharamkan perkara-perkara baik dan perhiasan seperti yang diungkapkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 32. Al-Quran juga memperakui hak-hak asasi manusia seperti kebebasan bersuara, berfikir, beriktikad, tempat tinggal dan mencari rezeki. Selain itu, tujuan Al-Quran juga untuk memberitahu bahawa manusia diciptakan adalah untuk beribadat kepada Allah. Allah yang mencipta manusia, memberi rezeki, mengurniakan pelbagai nikmat yang tidak dapat dihitung. Oleh itu, menjadi hak Allah untuk manusia bersyukur dan bertakwa kepadanya. Orang yang bertakwa akan mendapat keberkatan, rezeki yang murah, terpelihara dari gangguan musuh, sentiasa mendapat petunjuk dari Allah dan berjaya dari azab akhirat. Di samping itu, Al-Quran juga dapat menyucikan jiwa manusia. Al-Quran sentiasa menyuruh manusia supaya membersihkan jiwanya dengan melakukan kebaikan. Beruntunglah siapa yang dapat memimpin jiwanya ke arah keredaan Allah. Secara fitrahnya, jiwa boleh terjerumus ke lembah kehinaan apabila ia tidak dididik, dan jiwa boleh mencapai tahap ketermulia apabila ia dibersihkan. Akhir sekali, tujuan Al-Quran adalah untuk membina umat yang mempunyai kemuliaan dan menjadi saksi atas umat yang lain. Umat yang mengasaskan kehidupannya berteraskan umat kepada akidah, syariat dan akhlak Islam sekaligus membawa rahmat kepada manusia sejagat. Seterusnya saya akan terangkan tentang contoh sumber ilmu daripada Al-Quran. Al-Quran yang pertama ialah Al-Quran sebagai rujukan sumber intelektual dan spiritual Islam. Yang kedua, Al-Quran merupakan sumber prima tamadun Islam serta evolusi pembentukan sains Islam pada sekitar tahun pertama Hijrah. Dan yang ketiga, pengaruh dari kajian Al-Quran telah meletakkan para ahli sains Islam dan ilmu mereka di dalam lingkungan ketuhanan dan kerohanian. Dan yang terakhir sekali, Al-Quran telah mengajak manusia menggunakan akal fikiran dan mata hati apabila melakukan sesuatu perkara. Seterusnya saya serahkan kepada Balkis untuk menerangkan tajuk yang seterusnya. Baiklah, saya akan menerangkan bahagian Al-Quran dan sejarah.
Yang pertama, sebagaimana yang diketahui, Al-Quran ialah kitab suci untuk umat Islam dan merupakan sumber perendangan yang utama. Ianya sebagai pendukung utama kepada setiap mereka yang beragama Islam. Yang kedua, terdapat keistimewaan Al-Quran di mana sebahagian umat yang melihatnya sebagai kitab sains dan teknologi, kitab bahasa serta terdapat golongan yang melihatnya sebagai kitab sejarah. Dan yang ketiga, terdapat bahawa 1/3 daripada isi kandungan Al-Quran adalah elemen sejarah yang telah menceritakan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para tokoh dan juga kisah lampau. Yang keempat, mengandungi penelitian dan usaha mencari kebenaran, penjelasan yang halus tentang sebab dan asal sesuatu, pengertian serta pengetahuan tentang substansi, esensi dan pengetahuan tentang bagaimana dan sebab terjadinya peristiwa-peristiwa yang berlaku. Yang kelima, penilaian sejarah bukan sekadar mengenal karakter dan tokoh, kronologi, peristiwa dan tarikh, bahkan ia lebih besar daripada itu. Dan yang terakhir, Al-Quran dengan keajaiban dan keistimewaannya menggunakan sejarah untuk memberi pengajaran dan pelajaran kepada seluruh umat manusia. Okey, terima kasih kepada Balkis kerana telah menerangkan tentang Al-Quran dan sejarahnya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kelebihan Al-Quran. Poin yang pertama, diberi kelebihan yang tinggi dan berbeza semasa mereka masih hidup ataupun sesudah berada di akhirat. Poin yang kedua, sesiapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan apa yang terkandung di dalamnya, ibu bapanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat kelak. Poin yang ketiga, dapat memberi syafaat, yakni pertolongan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Poin yang keempat, mengajar manusia tentang pengesaannya kepada Allah, yakni tauhid. Poin yang kelima, dipaparkan juga contoh, tauladan dan juga kisah-kisah yang benar berlaku sebelum turunnya Al-Quran dan pada masa penurunan Al-Quran. Poin yang keenam, sebelum Al-Quran diturunkan, terdapat pelbagai kitab suci dan suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Poin yang ketujuh, Al-Quran terpelihara kandungan dan susunannya yang tidak akan berubah dan tidak boleh dipinda atau dihapuskan. Okey, poin yang ke-8, satu perlembagaan yang lengkap bagi semua aspek kehidupan yang mengandungi semua yang dihajati oleh manusia. Poin yang ke-9 pula, diturunkan bukan untuk dijadikan perhiasan sahaja, tetapi terdapat juga faedah yang besar, bukan sahaja pahala dan keredaan Allah, malah terdapat juga kegunaan lain dalam kehidupan seharian. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Fatimah binti Aimin daripada kelas DPM2B akan menerangkan tentang adab membaca Al-Quran. Para ulama' mutabar telah menggariskan beberapa adab sebagai panduan seperti berikut. Yang pertama, hendaklah membaca di tempat yang suci dan bersih, yang layak dengan kebesaran yang maha agung dan ketinggian Al-Quranul Karim. Selain itu, para ulama' berpendapat sunat membaca Al-Quran di masjid, iaitu tempat yang bersih dan mulia, di samping dapat menambah kelebihan pahala-pahala iktikaf. Terusnya, Al-Quran seelok-eloknya dibaca di dalam solat, khususnya solat sunat, yang mana lebih afdal memanjangkan bacaan Al-Quran ketika berdiri dalam tahajud. Kata ulama' yang paling afdal ialah memanjangkan bacaan Al-Quran ketika berdiri di dalam solat. Membaca Al-Quran di dalam solat lebih besar pahalanya dari membaca Al-Quran di luar solat. Tertib pahala membaca Al-Quran adalah dalam keadaan berdiri dalam solat, duduk dan juga baring.
Selain itu, bersungguh-sungguh dalam merenungkan dan memikirkan ketika membaca Al-Quran merupakan perkara utama dalam membaca Al-Quran. Tidak diperbolehkan membaca sambil berinteraksi dengan orang lain, melainkan harus tetap fokus. Di samping itu, kita wajiblah berwuduk sebelum membaca Al-Quran, iaitu wuduk merupakan salah satu cara menyucikan anggota tubuh menggunakan air. Kerana Al-Quran adalah kitab suci, maka kita haruslah menyucikan diri dengan berwuduk. Hukum berwuduk sebelum membaca Al-Quran adalah wajib menurut pendapat para ulama 4 mazhab. Akhir sekali, kita mestilah membersihkan mulut kerana ketika membaca Al-Quran, hendaknya kita dalam keadaan bersih seperti menjaga kebersihan mulut. Hal ini dikarenakan mulut sebagai tempat makhrajul huruf atau tempatnya keluar huruf dalam Al-Quran. Rasulullah bersabda, sesungguhnya mulut kamu merupakan jalan membaca Al-Quran, maka bersihkannya dengan siwak, iaitu sikat gigi. Slide yang seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan pengabaian Al-Quran dalam perkembangan sains dan teknologi. Setiap Muslim wajib merujuk Al-Quran dan Sunnah kerana Al-Quran merupakan kitab yang syumul. Oleh itu, seorang Muslim wajib untuk merujuk Al-Quran seperti mana umat Islam suatu masa dahulu sehingga berjaya dalam menguasai bidang sains dan teknologi. Terdapat banyak kesan mazmumah dan negatif jika seseorang Muslim mengabaikan Al-Quran dalam kemajuan sains dan teknologi yang merupakan rujukan yang lengkap daripada Allah kepada hamba-Nya. Antara kesan pengabaian Al-Quran dalam sains dan teknologi ialah umat Islam akan menjadi lemah. Umat Islam yang lemah mengakibatkan orang barat dengan mudahnya akan mengambil kesempatan terhadap umat Islam sehingga menyebabkan marah umat Islam terjejas. Justru umat Islam menjadi semakin mundur dan ketinggalan yang dapat dilihat bahawa umat Islam lebih kepada pengguna daripada pencipta yang dapat menguntungkan kuasa asing atau orang barat. Selain itu, penjajahan ke atas negara Islam akan berlaku. Hal ini terjadi akibat daripada kurangnya kemajuan dalam sains dan teknologi sehingga mengakibatkan umat atau negara Islam tidak dapat mempertahankan diri daripada serangan kuasa asing, malah mengharapkan bantuan dan perlindungan daripada mereka untuk mempertahankan negara Islam. Jika perkara ini berterusan, ini akan mengakibatkan negara dan umat Islam dengan sewenang-wenangnya dijajah seperti yang berlaku pada masa ini. Contohnya, negara Palestin yang diduduki oleh umat Islam telah dijajah oleh negara Israel dengan cara yang sangat kejam dan tidak diberi kemanusiaan. Sehubungan hal ini, perkembangan dalam sains dan teknologi umat Islam lambat dan tidak berkembang maju. Akibat daripada perkara tersebut, negara Islam akan bergantung kepada kuasa asing untuk mendapatkan barangan berteknologi, barangan perubatan dan pendidikan. Walaupun negara Islam kaya dengan sumber alam. Sebagai contoh, dapat dilihat pada negara Malaysia yang juga merupakan salah sebuah negara Islam. Jika dibandingkan antara negara Malaysia dengan negara lain seperti Amerika Syarikat, Jepun dan Jerman, negara mereka lebih maju dan mempunyai teknologi tinggi. Oleh itu, dapat dilihat di sini bahawa Al-Quran perlulah dikaji dengan lebih mendalam agar umat Islam dapat memperoleh kemajuan dalam sains dan teknologi. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya yang kami dapat adalah
Sebagai umat Islam yang beriman, haruslah menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan sumber rujukan utama dalam apa jua kegiatan hidup, sama ada dalam sudut akidah, syariat dan akhlak. Khususnya dalam menangani pelbagai permasalahan, cabaran semasa untuk mencapai kehidupan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, terdapat segelintir umat Islam yang lemah iman, goyah pegangan akidah dan akhlaknya menjadi kaku bibir dan kelu lidahnya untuk menyebut ayat Allah, dan keras hati apabila mendengar ayat Al-Quran. Malah mereka lebih gemar mengalunkan dan mendengar nyanyian lagu melalaikan berbanding ayat Al-Quran. Marilah kita menjadikan budaya ilmu di dalam Al-Quran sebagai gaya hidup. Kita juga mesti yakin bahawa Al-Quran sahaja yang mampu membawa kecemerlangan, menjadi ubat dan penawar kepada segala jenis penyakit, sama ada rohani atau jasmani yang sedang melanda masyarakat masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Maksudnya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab suci iaitu Al-Quran dan tidak menjadikan kebengkokan ke dalamnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kepada kita Al-Quran sebagai petunjuk dan panduan sepanjang hidup kita untuk kita menuju ke suatu destinasi. Yakini Allah Subhanahu Wa Taala. Analoginya seperti ini. Kalau kita nak travel ke mana-mana, kita sudah tentu akan menggunakan GPS, Google Maps, Waze ataupun kita akan pakai papan tanda yang ada di jalan. Jadi, kalau kita nak sampai ke satu destinasi itu, kita akan ikut saja, ikut Waze, ikut Google Maps, ikut papan tanda sampailah kita tiba ke destinasi. Macam itulah kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Thank you.